نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا يا رب فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini dapat berjumpa sekali lagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mana kawan-kawan yang lain kosong ya? Berajuk ke? Tak ada kan? Cuti sekolah ya. Alhamdulillah cuti sekolah. Ataupun mungkin masih dah seronok rasa cuti. Terus ya. Inilah kesan kalau cuti seminggu. Ini baru cuti seminggu. Ya. Bayangkan kalau cuti sebulan macam mana tu agak-agak Tapi tak apa, mudah-mudahan mungkin mereka semua, kawan-kawan kita semua yang lain mungkin ada urusan-urusan yang lain insya-Allah. So tapi tak apa, Allah berikan kita kesempatan hari ini untuk berjumpa. Dan Alhamdulillah, welcome back. Welcome to the right path. Welcome to the right path. Alhamdulillah hari ini dapat kembali berjumpa dengan abang-abang kakak semua. Saya rasa rindu nak jumpa semua. Alhamdulillah. So Alhamdulillah dapatlah jumpa kita hari ini ya. Semua sihat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih atas segala doanya. Terima kasih atas segala keprihatinannya. Alhamdulillah. Selamat pulang pada berapa hari bulan tu dah balik? Berapa hari bulan? 25 hari bulan Februari. Hari Sabtu lepas, Sabtu lepas dah balik. Tapi dekat sana sedihnya tak ada suara. Daripada hari Rabu dan daripada Selasa, hari Selasa sampai hari Sabtu Allah suruh saya diam-diam. So saya diam, agaknya dah terlalu banyak cakap ya, jadi saya diam sahaja. Daripada di kota Madinah itu bukan tak ada suara, jadi nampak suara macam ini kan, tapi dekat Madinah terus tak ada suara, terus jadi risau, adakah ini hukuman Allah untuk aku? Okay. Terus tak ada suara ya, terus ada suara, berbual macam dah sengit gitu kan. Itulah, tapi dia kata bagus juga Ustaz diam. Kalau dia berbual tak stop dia berbual kan. Jadi ada juga dia diam sikit, tenang sikit fikiran kan. Tapi itulah Alhamdulillah bila balik hari Sabtu tu hari Isnin pergi doktor, Asal pergi doktor juga. Risau juga pada asal hari Jumaatnya nikahkan orang. Cik ni macam mana nak nikahkan orang ni takkan gitu kan. Tiba-tiba saya jadi sign language pula jadinya kan. Terus saya risau tapi Alhamdulillah hari Isnin tu decided pergi doktor kerana perlukan suara tu balik. Risau juga, dia cakap kalau hari Rabu tu kalau tak baik juga terpaksalah tukar gadi. Dan kebetulan minggu tu ada 5 pasangan. Saya kata 5 pasangan ni terpaksalah tukar gadi kan. Bukan pasal rezekinya tapi pasal tanggungjawabnya, amanahnya. Jadi apabila hari Khamis tu keluar suara, Alhamdulillah keluar suara tu masih suara macam ini. Jadi Alhamdulillah lah, yang penting masih keluar suara, masih boleh cakap, masih ada orang nak dengar cakap. Kan? Alhamdulillah sampailah saat pada hari ini. Hari ini dah semangat-semangat dah berkobar-kobar nak datang Masjid Darussalam. Dapat berita tadi pagi, volunteer kita punya mak meninggal ya. Volunteer masjid punya mak meninggal. Jadi saya ziarah dululah. Ke Masjid Pusaraman. Itulah ziarah tengok timing juga. Ni dah berapa ni kan. Jadi kalau datang dengan aku sekali tahlil nanti risau juga. Tapi Alhamdulillah minta maaf ya semua. Itu yang macam ni, minta maaf banyak sangat-sangat. Tapi reasonnya ialah kena kasih reason kan. Kalau tak kasih reason nanti orang cakap apa pula kan. Ustaz ni janji Melayu betul lah kan. Janji pukul 11 datang 11.20, datang 11.30 baru nak start ni kan. Minta maaf banyak-banyak, bukan disengajakan, tapi atas urusan bersama-sama dengan orang yang sedang berduka cita ya. Hari ini hari dia, besok lusa mungkin hari kita ya. Hari ini hari dia, mungkin esok lusa kita pula yang Allah panggil. Kita pun tak tahu tapi mudah-mudahan di rumah Allah ini kita berdoa, mudah-mudahan kita semua bila Allah panggil kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah matikan kita
dalam keadaan iman, ya, dalam keadaan iman, dalam keadaan kita sedang berbuat amal soleh. Itu yang kita harapkan, ya. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, janganlah kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk, ya, dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan sedang bermaksiat dan sewaktu dengannya, ya. Jadi kita sama-sama doakan, ya, kepada sekalian almarhum almarhumah, mudah-mudahan mereka senantiasa diampunkan segala dosa dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan yang salihah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik, abang-abang, kakak, teman-teman yang dirahmati Allah, terutama kepada teman yang baru datang hari ini, mungkin pasal poster kita pun ada pertukaran, ya, ada baru. Seperti mana yang dijanjikan, insya-Allah kelas kita lagi 5 minggu je, ya, 5 minggu je. 5 minggu tu pasal lagi 2 minggu, kita sebelum 2 minggu ni kita akan masuk bulan Ramadan. Ya, Ramadan lebih kurang 3 minggu kita akan adakan kelas sampailah 9 April. 9 April. Jadi kalau siapa kata saya nak cuti masuk Johor, saya nak cuti buat kek raya, saya nak cuti pasal nak buat langsir, Ustaz Harun wajibkan buat selepas 9 April. Maknanya kita datang kelas. Kita datang kelas. Lepas tu ada lagi seminggu lagi, ada hari hujung minggu yang terakhir tu, itu kita cuti, insya-Allah, ya. Itu kalau cakap Ustaz Arun buat je lah kelas, saya pun tak nak buat kelas. Kalau tak, syukurlah tak buat persiapan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Ya, jadi insya-Allah kelas kita berterusan, jangan risau. Jadi sampaikan kepada kawan-kawan, teman-teman yang lain, kelas dah mula sampailah 9 hari bulan April, insya-Allah. Sama ada saya ke Ustaz Syafiq tu atau nombor 2 lah. Yang penting yang pertama, kelas itu akan ada sampai 9 April. So apa yang kita akan belajar selama 9 April ni, insya-Allah kita akan belajar pasal zakat. Ya, kita akan belajar pasal puasa. Masuk bulan puasa ni, puasa setahun sekali, setahun sebulan je. Jadi benda-benda ni kita kena buat some revision, some ulang kaji balik, ya, apa yang sepatutnya kita tahu dan sebagainya. Maka itu abang-abang akan dirahmati Allah, saya rindu nak lakukan bersama-sama baca istighfar dengan semua dalam kelas, insya-Allah. Ustaz Camat ada baca sikit-sikit, ya? Ada, buat report ni. Ini kira nak check tu, betul tak dia buat, kan? Kalau tak buat, saya boleh marah dia. Dia tak boleh marah saya. Tak ada gurau. Okey, ala kulihan, poin nak bilang, marilah sama-sama kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita yang di masjid ini, hari ini, pagi ini, kalau mungkin di antara kita yang masih sakit, keluarga kita yang masih sakit, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan sifat. Mudah-mudahan ada di antara kita, keluarga kita yang ada masalah, yang ada ujian dalam kehidupan, mudah-mudahan diberikan bantuan, kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Atasnya ini dan perjuangan yang baik. Wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Ya Allah, 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 ya Jalali wal Ikram, ya Jalali wal Ikram, ya Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Jalali wal Ikram, ya Jalali wal Ikram, ya Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, ya Jalali wal Ikram, ya Jalali wal Ikram, ya Jalali wal Ikram, dinil Islam. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifina. Ya Allah, ya Allah, ya Fattah, ya Alim, Rabbi iftah qulubana al-arifina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak-Bapak, teman-teman dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dikatakan tadi, insya-Allah hari ini kita akan mula bincangkan berkenaan dalam bab zakat, ya, dalam bab zakat. Muka surat berapa ya? 30 ya. Siapa yang baru masuk, ada buku notai di luar, ada jual. Siapa yang berhajat nak beli, kalau tidak apa, kita dengar je ya. Okey, zakat, alhamdulillah, insya-Allah kita kurang daripada 2 minggu kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman, ya, oleh orang-orang yang beriman. Pada malam nisfu Syaban tadi saya dikongsi bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan 2 syarat, puasa bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh muhasabah, ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Jadi
Dua poin tadi saya kata. Iman. Pertama, orang yang beriman, dia bila datangnya bulan Ramadan, dia percaya dan dia tahu benda ni adalah sebagai satu kewajipan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa berat, dia tak rasa lelah, dia tak rasa alahai datang bulan Ramadan. Ya, leceh nak mau puasa, pagi mau bangun, malam mau tarawih, ya. Dah hidup-hidupkan balik. Contohnya mak ajar pula yang suri rumah tangga pula fikir, alah inilah bulan yang paling stres pasal tak tahu nak masak apa 30 hari ni. Kalau hari lain saya sekali masak, sekali tak masak. Tapi kalau bulan Ramadan 30 malam nak kena masak, 30 malam orang-orang tunggu, orang berbuka puasa, nak kena bangun awal, nak kena siapkan sahur. Contohnya, kalau kita merasakan keperitan dengan adanya bulan Ramadan, maka belum cukup syarat untuk diampunkan dosa. Orang yang dia nak diampunkan dosanya, pertama, dia tak rasa berat dengan adanya bulan Ramadan. Pasal orang yang beriman, dia tahu benda ni adalah benda yang wajib yang dia kena buat dalam bulan Ramadan tu sendiri. Kedua, dia dengan penuh muhasabah. Muhasabah tu maknanya dia tahu ada ganjaran Allah bagi dia. Orang yang berpuasa ni, kata Allah, kata Nabi SAW, ada dikhususkan pintu syurga bagi kita, kan? Khusus bagi orang yang suka berpuasa. Contohnya, jadi kita tahu di sebalik puasa ni ada ganjaran yang Allah nak bagi kepada kita. Ada pahala, ada gudang pahala. Bukan pahala je, gudang pahala. Banyak platform ibadah yang kita boleh lakukan. Antaranya, kalau contohnya ada orang yang ada kemampuan, ya, daripada sudut kewangan, maka dia boleh memberikan sedekah. Contohnya, memberikan sedekah. Kerana Nabi kata apa? Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia dapat pahala seperti mana orang yang berpuasa itu. Dan Nabi cakap, siapa yang memberi makan, Nabi ada cakap tak? Siapa yang memberikan makan nasi ambeng? Ada? Tak ada. Siapa yang memberikan nasi ayam? Tak ada? Tak ada. Nabi kata, siapa yang memberi makan? Maknanya apa? Apa jua jenis makanan, kan? Kita boleh kasih kurma, kasih kurma. Kita boleh kasih aiskrim, kita kasih aiskrim. Kita boleh kasih nasi, kita kasih nasi. Contohnya, ya. Jadi banyak pahala yang Allah bagi kepada kita. Kita kasih orang berpuasa makan saja pun dah dapat pahalanya, ya. Kalau kita pergi Mekah hari tu, ya, ataupun kita tengok video dan sebagainya, ramai orang akan beli kurma lah, beli apa lah. Lepas tu dia akan pergi masjid, dan letak je mesti habis. Ya, tak adalah orang cakap tak habis lah, mesti habis je. Kalau makanan tu makanan yang normal orang ambil, dia akan ambil 7 biji ke 5 biji ke dan sebagainya, kan. Kalau boleh gunakan spirit yang sama, macam boleh gunakan spirit yang sama untuk kita kongsi sedekah makanan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin contohnya kita bekerja, hari itu kita belilah lauk lebih sedikit, belilah makanan lebih sikit yang boleh tahan lama sedikit, kan, kasih kepada teman-teman kerja. Contohnya, itu semua gudang pahala. Ya, kalau hari itu kita belajar 10 orang, kalau satu orang Allah takdirkan dia dapat 300 pahala tahun hari itu, 300 kali 10, maknanya dah berapa? 3,000 pahala additional daripada pahala kita. Kan, kita pahala hari itu, contoh kita dapat 300, tapi Allah kata kerana kau kasih makan kepada 10 orang makan, 10 orang punya pahala ni total 3,000, kita dapat 3,300. Kan, Ustaz kasih makan habis orang tu dapat pahala tak Ustaz? Dapat lah. Takkan kita ambil curi pahala dia pula. Kalau curi-curi memang tak patut lah, kan. Allah kata dapat pahala sama macam orang yang berpuasa itu, ya. Kalau rasanya 10 orang berat, masaklah lebih sikit. Kata Nabi SAW, bila kau masak, lebihkanlah lauknya, ya. Nabi kata lebihkan lauknya. Ya, kalau kita tengok zaman-zaman kampung ataupun zaman-zaman saya baru lahir dahulu, memang kebiasaan share lauk dengan jiran tetangga tu memang ada, betul tak? Kita bawa pergi, Assalamualaikum, ni orang kita sedekah. Dia standard pukul 6, pukul 6.30, kan. Kalau orang ketuk rumah tu nak kasih makan lah tu, kan. So far kat rumah saya tak ramai kasih makan. Mungkin orang tak tahu saya di situ pun. Kan? Jadi orang kasih makan, Assalamualaikum, kita tahu lah tu nak kasih makan. Jadi kita ambil, oh terima kasih, kan. Kita main ambil je, tak tahu siapa bagi, ya.
Kadang-kadang kita tanya, siapa ni anak mana pula ni? Oh, anak kat bawah tingkat 7. Contohnya angkat makanan tersebut kan. Dia pula kasih piring kaca. Kan? Piring kaca tu piring kita ke piring dia? Piring dia kan? Bukan piring kita. Patut kita punya tahu. Kan dia kasih punya piring kaca. Kan? Tapi kita pula, masalah kita ni pula, bila orang dah buat baik, kita nak balas kebaikan tu. Dia dah kasih piring kaca ni, tanda-tanda ni maknanya dia minta balik tu. Ada tak tiba-tiba besok Assalamualaikum kasih piring balik? Kasih saya lauk semalam, kita tak nak kita kasih lauk juga, isi juga dekat piring-piring tersebut kan. So far tak ada orang ambil piring kan. Kalau ada orang ambil piring, tolong kasih balik ya. Ini semua hutang-hutang ni, jenazah ni hutang ni, jenazah piring pun hutang ni, kasih balik kan. Okay, jadi the point saya nak bilang, spirit tu, spirit berkongsi lauk, spirit berkongsi makanan tu pun ada. Nabi kata lebihkan kuah. Maknanya mak ajar, next time kakak kalau nak kasih lauk, tak payah kasih dia punya ayam, ikan tak payah, kuah je ni. Kuah je. Ada ayam banyak rumah, tapi Nabi kata dalam ada kasih kuah je. Jadi saya pun sunnah dia kasih kuah. Hari ni kasih kuah lemak, besok kasih kuah asam pedas. Kira kita sebenarnya memang hantu kuah lah kan. Kuah je lagi kan. Kan orang-orang faham dekat dia punya hadis tu kan, literally kan. Maksudnya kalau kita mampu kasih kuah lah. Tapi kalau kita ada lebih, taruh ayam ke, daging ke, apa-apalah, taruhlah, janganlah tungkik sangat kan. Tapi taruh agak-agak sendiri. Macam tak ada pun, dia kata nak kena kasih makan, cukupkan makan 10 orang, 20 orang. Kita bagi tak ada orang pun mengira kan. So far saya dapat terima tu pun saya tak pernah cakap, dalam rumah ni ramai orang, kasih berapa je, saya pun jangan bagi. Ini semua mulut puasa namanya. Kan? Dah dapat tak tahu nak bersyukur kan. Dah dapat dah, alhamdulillah, ambil je. Contohnya ya. Jadi banyak gudang pahala yang Allah berikan kepada kita melalui dalam bulan Ramadan itu sendiri. So cakap pasal kewangan, termasuklah antara benda yang wajib, yang dibilang wajib ni, wajib bagi Allah atau wajib bagi kita laksanakan adalah dengan ibadah zakat. Ya, zakat ada dua. Apa tu? Zakat apa? Zakat fitrah dengan zakat harta. Dah pandai kan? Okey, kita habiskan kelas hari ni. Kurang. Okey, zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat fitrah hanya berlaku dalam bulan Ramadan. Ya, nanti insya-Allah kita akan kongsikan bersama ya. Nombor 2, zakat harta bila mana kita ada harta. Itu pun Allah suruh kita keluarkan 2.5% saja, which nanti insya-Allah kita akan kongsikan bersama insya-Allah ya. Jadi zakat, maksud zakat tu sendiri adalah bertambah dalam kebaikan, penambahan, membersihkan, mensucikan. Dia bila kita bayar zakat, dia bersihkan harta kita, dia sucikan harta kita, dia menambahkan harta kita. Dari sudut fizikal nampak kurang lah. Contohnya, kalau contoh orang tu simpanan dia 10,000 kan? Dia simpanan 10,000, dia kena keluarkan berapa zakat tahun tu? 250. Contohlah ya, 250. Dari sudut zahir tu nampak kurang tak? Kurang lah, pasal dia kena keluarkan 250 daripada 10,000 tersebut. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita keluarkan 250, pasti Allah akan gantikan dengan rezeki yang lebih baik ni. Dan kita fikir balik, 2.5% adalah Allah wajibkan kita buat. Kalau contoh Allah kata tak wajib, agak-agak kadang-kadang mungkin ada di antara kita masih berperangai, masih berperasaan, ini harta aku punya, aku penat bekerja, tiba-tiba nak kasih dia, buat bodoh sudah. Contohnya kan, kalau kita tak ada kewajipan zakat, tapi oleh kerana Allah kata wajib, nak tak nak kita kena keluarkan. Kadang-kadang rasa berat. Orang yang tak nak orang tak kita kata rasa berat. Kadang-kadang kita dapat jumlahnya banyak. Contoh, tahun lepas, 2 tahun lepas dikhabarkan ada orang yang bayar zakat 1 juta. Wah. Dikhabarkan. Tak tahu siapa dia. Ya, jangan pula besok lusa tu kau cerita usaha orang bayar zakat 1 juta. Wow. Apa cerita 1 juta rupiah kan? Boleh tak ada kan? So ada dikhabarkan dekat Singapura
ada hamba Allah zakatnya 1 juta. Kalaulah zakatnya 1 juta, harta dia berapa agak? Wallahu a'lam, kira sendiri. Kaya memang kaya. Pergi cari dia, cakap orang Darussalam nak 10 juta. Senang kerja aku, tak baca duit. Tiba-tiba majid naik terus. Okey. Jadi 1 juta contohnya. Nampak 1 juta kan? Banyaklah. Kalau kita yang orang yang sederhana, kita nampak 1 juta tu wow tak? Wow, banyaknya. Nak aku tak dapat 1 juta pun tak dapat ke tak dapat 1 juta tu, contohnya kan? Tapi bagi orang yang nak bagi tu, mungkin 1 juta tu nampak banyak. Banyaknya 1 juta nak bagi zakat ni. But dia kena fikir juga berapa banyak juta lagi dalam bank account dia. Kerana yang Allah suruh keluarkan 2.5% saja. Maknanya 97.5 masih dalam akaun kita. Tak kacau pun. Nampak tak? Allah tak suruh keluarkan 25%. Allah suruh keluarkan 2.5%. Nampak tak beza dia? Jadi orang yang beriman, dia nampak zakat, ni 2.5% adalah satu benda yang wajib untuk aku keluarkan. Dan dia rasa benda ni memang tanggungjawab dia, amanah dia sebagai orang yang beriman pada Allah SWT. Zakat pun termasuk dalam rukun Islam. Ya, siapa yang bayar zakat, dia telah tunaikan dia punya rukun. Siapa yang tak nak bayar zakat, rukun Islam dia tak sempurna. Pasal dia dalam main thing. Okay? Dan saya pernah cakap, rukun Islam ni, solat dia adalah ibadah badaniyah, ibadah yang memerlukan tenaga. Ya, memerlukan badan. Sihat tak sihat, kaya ke miskin, tetap nak kena sembahyang. Kan? Tapi kalau zakat, dia adalah ibadah maliyah, ibadah yang memerlukan harta. Maknanya hanya kepada golongan yang ada harta saja wajib bayar zakat. Kalau dia tak ada harta, maka dia tak wajib bayar zakat. Dia sama macam haji. Haji pula dia ibadah badaniyah wa maliyah, ibadah yang memerlukan kepada tenaga fizikal dan juga harta. Ada orang dia ada fizikal, ada kesihatan, tapi tak ada harta, tak wajib bagi dia. Ada orang yang ada harta tapi tak ada kesihatan, tak wajib bagi dia. Nampak tak? Jadi ibadah zakat ataupun haji tu dia memerlukan kepada tenaga dan juga harta. But kalau zakat, dia adalah ibadah maliyah. Kita tak sihat ke, kita sihat ke, ya, tapi yang penting kita ada harta, maka wajib kita bayar zakat. Wajib kita bayar zakat. Okey, zakat ni pula base-nya dalam agama Allah. Siapa yang boleh teka agak-agak dalam Al-Quran berapa banyak ayat yang Allah cantumkan solat dengan zakat? Contoh ayat ni kan, dirikanlah kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Faham tak? Maksudnya dalam ayat Quran, satu ayat tu Allah cakap sembahyang, lepas tu Allah kata zakat. Agak-agak dalam Al-Quran berapa banyak agak-agak? Memang banyak lah. Agak-agak 1, 2, 4, 5. Siapa jawab dapat T kat bawah. Siapa jawab dapat coklat Madinah lebih kat luar. Saya belikan saya di coklat Madinah je. Saya bagi kongsi-kongsi insya-Allah. Ya, siapa yang maaf kata tak boleh makan coklat, jangan makan. Kasih orang lain. Okay. So dalam riwayat dikatakan, ni poin yang you nak ambil, ada riwayat dikatakan lebih kurang ada 27 hingga 30 ayat, 27 to 30 ayat yang Allah kaitkan solat and zakat. Solat and zakat, dia sebelah-sebelah. Okay. Daripada sini kita bincangkan, ulama-ulama bincangkan, kenapa Allah kurang tekankan solat puasa? Kenapa Allah kurangkan solat dan pergi haji? Kenapa Allah kaitkan solat dan zakat? Kenapa sampai banyak ayat itu sangat? Kenapa? Why? Kamu tahu? Ini siapa jawab, dapat apa tak? Kenapa? Pasal kalau ibadah solat itu antara hubungan kita dengan siapa? Allah. Kalau zakat, itu antara hubungan kita dengan sesama manusia. Tak ada orang pun tiba-tiba nak penau untuk Allah. Ada tak? Tak ada. Semua orang tiba-tiba penau masjid, penau muiz dan sebagainya kan. Maknanya duit itu pun akan diserahkan kepada masyarakat.
pada manusia. Jadi ibadah solat antara hubungan kita dengan Allah. Pada masa juga Allah kata jangan lupa hubungan kita dengan sesama manusia. Faham tak? Jangan lupa hubungan kita dengan sesama manusia melalui zakat. Melalui zakat. Nampak tak? Jadi kalau kita cakap, Ustaz, saya nak beribadah, saya takut dengan Allah, saya nak bertaubat, saya ada banyak buat salah dengan Allah, saya nak minta ampun dengan Allah. Tapi Allah kata kalau kau ada buat salah dengan manusia, jangan lupa minta maaf dengan manusia. Kalau kau ada ambil hak manusia, kau kena balik hakkan, kau kena pulangkan hak manusia itu sendiri. Nampak tak? Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama nafsirkan why sampai begitu besar ayat, berapa jumlah yang Allah katakan Quran bersolat dengan zakat adalah satu benda yang sama-sama wajib, sama-sama kait rapat dan sebagainya. Jadi the point nak bilang sini ialah apabila kita bayar zakat, dia adalah sebagai tanggungjawab kita dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia. Boleh tak kita bayar zakat kepada keluarga kita? Contoh kita ada adik-adik yang memang susah. Memang susah. Boleh bagi tak? Boleh Boleh, tak ada masalah. Asalkan mereka ni dalam golongan yang asnaf tadi tu. Dalam asnaf tadi tu sebut. Okey, boleh tak dia kasih pada bapak mak dia? Pak, mak, ni zakat saya untuk bapak mak. Kenapa kau kasih bapak mak zakat? Yalah, bapak mak nampak miskin sangat. Ajar memang. Boleh tak? Bapak mak dia memang tak kurang apa, memang kurang berkemampuan, memang dalam asnaf. Tetapi boleh tak anak kasih dia zakat? Boleh tak? Kita jawab dia, jawapannya tak boleh. Pasal kalau bapak mak miskin, bapak mak susah, tanggungjawab siapa untuk cukupkan anak? Dah simple je gitu. Dia bukan zakat tu nafkah. Tu nafkah ya. Jadi boleh. Suami pula dia tengok isteri dia, kesian isteri aku, simpanan pun tak ada, duit faraid pun dapat sikit. Jadi sambung perbincangan 3 minggu lepas sikit lah, sampai dia sikit lah. Contohnya, boleh tak suami kasih zakat pada isteri? Ya, kakak dia tak boleh. Boleh tak? Ya, ni duit zakat, duit nafkah, tapi saya kasih lebih zakat kat dia. Kenapa? You memang je lah, you kan fakir. Kesian. Boleh tak? Dia fahamkan juga. Boleh tak suami kasih isteri zakat? Sopan tak boleh. Pasal kalau keperluan isteri adalah tanggungjawab suami. Faham tak? Suami isteri tak cukup duit, ada keperluan nak beli, minta suami. Itu tanggungjawab suami untuk belikan. Suami isteri tak ada baju, tanggungjawab suami untuk belikan. Ulama mengatakan 1 tahun berapa helai? 2. Jawab susah. Salah ni Ustaz, kalau kita jawab memang dah lebih kan. Dia kata 2 set. 2 set dari atas sampai bawah, 2 dengan dalam, 2 set setahun. Bukan 2 set seumur hidup bang. Kesian bang. Dia tak bulan. Ini memang abang saya. Macam itu kan. Tapi ini syaratnya 2 set setahun ya, 2 set setahun. Kalau abang kata 2 set sebulan, memang bonus lah. Untung kakak dapat abang. Contohnya ya, 2 bulan setahun. Itu tanggungjawab bagi seorang suami. Terbalik, suami pula yang dalam masnaf, isteri nak bayar zakat. Isteri pula maklumlah ya, mungkin Datuk Vida ni keluarga apa kan. Contohnya, boleh tak dia kasih zakat kepada suami? Bang, saya tengok dia kesian, bayar zakat pun, ya Allah, dia bayar apa nafkah pun tak teruk-teruk. Saya memang tak perlukan you duit, saya ada banyak duit. Tapi you ni memang dalam masnaf lah. Kasih suami boleh tak? Boleh pula. Dah lah aku dapat sikit, faraid dapat sikit, zakat dia boleh ambil. Dari segi hukum boleh ya, dari segi hukum boleh. Tapi kalau suami tu memang yelah, kadang-kadang maaf kata, kadang-kadang suami tu dah tak ada income, dah tak bekerja, sakit. Ini dalam kategori gitulah. Dia bukan tiba-tiba dia malas nak kerja kan. Aku tak kerja, ni isteri aku kasih zakat. Wow, best kan. Macam itu kan. So the point adalah siapa yang tanggungjawab kita
dia bukan namanya zakat, itu adalah namanya nafkah, tanggungjawab. Tapi kalau zakat bukan kepada orang yang kita tanggungkan. Kalau mak bapak kita tadi saya kata, tanggungjawab kita. Isteri, tanggungjawab kita. Anak-anak, tanggungjawab kita. Itu maknanya tidak boleh kasih zakat pada mereka. Faham tak? Kalau mak bapak, anak saya tengah belajar agama, Ustaz, fisabilillah, kasih dia lah. Dia tengah belajar tu, saya gunakan zakat saya serah pada dia. Tak boleh. Pasal anak-anak punya pelajaran adalah tanggungjawab mak bapak. Faham tak? Jadi fahamkan kat situ lah, ya. Okey, so zakat. Okey, jadi saya kata pasal zakat, insya-Allah. Okey, kebaikan zakat melahirkan kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan, ya, melahirkan kesyukuran kita, memisahkan manusia daripada terlalu taksub, macam terlalu bangga dengan harta yang ada, dia rasa tu benda yang kekal abadi. Ada satu ayat yang kakak dengan abang, kalau kawan-kawan boleh tengok, Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ni ayat dalam surah Takatsur. Allah kata itu macam Allah benci kepada orang-orang yang simpan hartanya, yang nak bertambahkan hartanya, sampai kata Allah apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nak masuk kubur pun masih nak simpan harta. Ya, dia tak nak bayar zakat, dia tak nak kasih sedekah, dia tak nak kasih apa-apa kan. Dia simpan je harta dia tersebut. Allah benci dengan orang-orang yang tersebut. Ya, kalau nak baca boleh baca selepas ni surah At-Takatsur, ya. Okey, membantu dan mengambil kisah kepada saudara yang memerlukan. So bulan Ramadan memang bulan penuh rahmat lah. Ya, saya alhamdulillah tim Masjid Darussalam so far ada 2 organisasi dah suarakan, Ustaz, kita nak tolong, kita nak kasih beneficiary, kita nak kasih kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Jadi kadang-kadang kita ada harta tapi kita tak ada platform. Kita tak ada platform, maka diberi platform kepada yang lain. Contohnya bantu mana yang boleh. Ya, kadang-kadang kita among keluarga kita, adik-beradik kita, kita kumpul-kumpul lah sikit. Kita kasihlah keluarga kita, kenalan kita yang susah. Contohnya kan, semua orang akan berebut nak buat benda baik. Semua orang akan berebut nak buat benda baik, which saya rasa benda ni amat baik. Ada orang cakap, Ustaz, janganlah bulan Ramadan aja. It's okay. Ramadan tu je lah yang kadang-kadang orang lebih semangat nak buat baik. Masjid dibuka peluang untuk derma, kita pun dah come forward. Derma masjid contohnya kan, derma masjid untuk Ramadan. Tahun ni insya-Allah ada buka puasa kan, ada buka puasa dekat masjid, ada iftar, ada sahur, ada bubur dan sebagainya. Semua orang akan berebut-rebut. Asal alhamdulillah kita dekat Singapura, alhamdulillah semua banyak dermawan. Ya, semua banyak dermawan. Alhamdulillah, walaupun bagi sedikit 100-200, tapi mereka bagi secara konsisten. Allah tidak melihat jumlahnya, Allah melihat kesungguhan kita dalam pemberian tersebut. Ya, jadi tak kisah, jangan rasa kecil sangat. Jangan rasa, Ustaz, saya derma 100 je, Ustaz. Kalau rasanya 100 itu adalah kemampuan kita, bagi. Tak kisah. Mungkin bulan pertama bagi 100, bulan kedua kasih 100, bagi. Alhamdulillah. Ya, ikut kepada kemampuan. Kakak-kakak, abang-abang, kawan-kawan, kalau yang bekerja, saya sarankan, kalau contoh every month kalau kita ada buat budgeting, tetap part of the budgeting adalah untuk memberikan sedekah. Every month konsisten kasih sedekah. Kasih sedekah. Sedekah pada bapak mak lain, tu bagi lain, kan, sedekah pada bapak mak tapi kita tak cakap sedekah lah. Pak mak sedekah. Kan? Hadiah lah kan, tapi dia kan. Tu bagi, tu bapak mak punya portion lain, pasal barakah mak bapak lain. Kita bagi 50 ke, kita bagi. Saya baru recently pergi Pasir Ris. Seorang atuk nenek 80 tahun, duduk 80 tahun. Saya datang, dia tinggal pakai tongkat yang 4 tu kan. Cik pernah datang Darussalam? Tak pernah. Dulu lah pernah, agaknya pernah lah dulu kat family dia tinggal Pasir Ris kan. Saya pergi rumah dia lah. Dia kata, saya nak wakaf 1000 Ustaz. Saya kata okey. Dah balik ni, dah balik. Ustaz, saya nak wakafkan untuk cucu saya, boleh tak Ustaz? Cucu, boleh. Mudah-mudahan Ustaz, dia nak kahwin tahun ni, mudah-mudahan tercapai hajatnya Ustaz. Mungkin nak cucu kesayangan lah. Dia nak kasih sedekah, mudah-mudahan dengan sedekah ini tercapai hajatnya. Contohnya, dia kasih. Dia dah bawa-bawa sikit, dah balik. Ustaz, saya rasa nak kasih lagi hantu lah, untuk cucu lagi hantu lah. Boleh tak Ustaz? Saya jawapan, boleh je Cik. Dah kat sini kan, Cik nak kasih duit. Cik bukan minta duit, Cik minta duit kan, Cik nak